Hai, Assalamualaikum anak-anak. Dah solat belum? Okey, sebelum tu, saya perkenalkan diri dulu, iaitu Ustazah Nur Hayati. Okey, sebelum kita solat, kita perlu ambil berwuduk dulu ya. Betul tu. Okey, kita perlu bersuci daripada hadas sebelum menunaikan solat. Okey, sebelum mulakan pelajaran iaitu ibadah tahun 3 yang bertajuk bersuci daripada hadas. Sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu ya. Okey, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, terlebih dahulu, Ustazah, objektif kita pada hari ini iaitu memastikan di akhir pembelajaran, yang pertama, Ustazah harap-harap murid-murid dapat menyatakan maksud, hadas dan pembahagiannya. Okey, yang kedua, menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar berdasarkan dalil naqli. Okey, yang terakhir iaitu menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan berhadas besar. Okey, apa maksud hadas besar? Apa itu hadas? Okey, murid-murid perlu tahu terlebih dahulu maksud hadas. Okey, maksud hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya solat, iaitu ibadah yang disyaratkan bersuci. Okey, kekotoran maknawi. Apa itu kekotoran maknawi? Kekotoran maknawi itu iaitu kekotoran yang tidak dapat dilihat dengan panca indera, iaitu tidak boleh bau, tidak boleh rasa, tidak dapat lihat dengan mata kasar. Okey, contohnya solat, kemudian tawaf dan menyentuh Al-Quran ataupun kita membaca Al-Quran. Okey, pembahagian hadas. Pembahagian hadas terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama hadas besar. Yang kedua hadas kecil. Okey, apa itu hadas besar? Hadas besar ni contohnya haid, yang cara kita nak bersuci tu melalui dengan cara mandi wajib. Okey, kemudian hadas kecil ni seperti kentut, buang air kecil, buang air besar. Okey, macam mana cara kita nak bersihkan hadas kecil? Iaitu dengan cara kita bersuci dengan mengambil wuduk. Okey, boleh anak-anak? Okey, kemudian hukum berhadas, hukum bersuci. Okey, hukum bersuci iaitu adalah wajib. Kita wajib bersuci daripada hadas untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian dalil. Okey, dalilnya yang bermaksud jika kamu berjunub maka bersucilah. Okey, bila kita berjunub untuk nak menunaikan ibadah, kita perlu bersuci terlebih dahulu. Okey, macam mana niat kita nak bersuci? Tahukah anak-anak? Okey, mari ikut Ustazah. Okey, niat dia. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Okey, maksudnya sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, sebab-sebab berhadas besar. Kenapa kita perlu bersuci? Okey, yang pertama, keluar mani. Keluar mani bermaksud
air yang keluar selepas kita mencapai tahap nafsu syahwat. Okey, kemudian bersetubuh. Bersetubuh ni iaitu hubungan jenis antara suami dan isteri, iaitu dengan ikatan perkahwinan. Okey, kemudian yang ketiga haid. Haid bermaksud seorang wanita yang sihat, yang telah cukup umur, dia akan keluar darah haid. Okey, kemudian nifas. Nifas, apa itu nifas? Iaitu darah yang keluar selepas kita melahirkan anak. Okey, kemudian darah wiladah. Wiladah ni darah yang keluar darah kita melahirkan anak. Okey, yang last sekali iaitu mati. Mati ni iaitu jenazah, iaitu kematian. Okey, boleh faham anak-anak? Okey, sebab berhadas ni ada 6 semua. Boleh? Okey, insya-Allah boleh. Okey, kemudian perkara-perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Okey, apa perkara-perkara yang kita tak boleh lakukan ketika kita berhadas besar? Okey, yang pertama menyentuh Al-Quran, iaitu kita memegang Al-Quran. Kita tak boleh pegang Al-Quran ketika kita berhadas besar. Okey, kemudian tawaf. Kita tak boleh tawaf ketika kita berhadas besar. Kemudian menunaikan solat. Okey, yang terakhir membaca Al-Quran. Kita tak boleh baca Al-Quran ketika kita berhadas besar. Kalau kita nak baca, kita kena suci terlebih dahulu. Okey. Okey. Larangan semasa berhadas besar. Apa perkara apa yang Allah larang kita ketika berhadas besar? Apa yang kita tak boleh lakukan? Okey, yang pertama seperti yang saya terangkan tadi, iaitu ada 4, iaitu menunaikan solat, mengejarkan tawaf, membaca ataupun menyentuh Al-Quran. Kemudian yang keempat, berada di dalam masjid. Okey, boleh faham anak-anak? Okey. Kemudian, apa kepentingan mandi wajib? Kenapa pentingnya mandi wajib? Okey, dia terbahagi kepada 2. Ya, pandai pun. Okey, yang pertama iaitu jasmani dan rohani. Okey, kita tengok jasmani terlebih dahulu. Okey. Okey, jasmani ni luaran kita. Okey, yang pertama badan kita akan menjadi bersih dan segar. Okey, yang kedua kita akan rasa sihat tubuh badan. Yang ketiga, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Okey, maksudnya bila kita mandi, kita ada kuman, tak ada bau badan. Okey, yang terakhir iaitu yang keempat, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Okey, contohnya bila kita nak bercakap dengan orang lain, cakap dengan orang luar, kita akan rasa selesa. Tak ada rasa bau badan. Contoh macam tu ya. Okey, boleh faham? Okey, kemudian kita tentang rohani. Okey, kepentingan rohani yang dalamannya. Apa yang kita akan dapat? Apa yang kita akan rasa? Okey, yang pertama, membolehkan untuk bersolat. Okey, kemudian bertawaf dan menyentuh Al-Quran. Okey, bila kita bersih, kita boleh bersolat. Kita boleh bertawaf. Kita boleh sentuh Al-Quran dan membaca Al-Quran. Macam mana kalau kita belum bersihkan diri? Kita masih berhadas besar. Boleh ke tidak? Tidak. Okey, pandai pun. Okey, yang kedua, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, setiap ibadah kita akan diterima oleh Allah. Tapi kalau kita masih berhadas, tapi kita menunaikan amal ibadah, contohnya solat, membaca Al-Quran, boleh ke tidak? Okey, ya betul, tak boleh. Kena
bersihkan diri dahulu, bersuci dahulu. Okey, yang ketiga, sebagaimana bukti kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita bersuci. Setiap apa yang kita berhadas, kita mesti bersuci terlebih dahulu untuk kita melakukan apa-apa amal ibadah. Okey, boleh? Okey, insya-Allah. Okey, di akhir sekali Ustazah berharap anak-anak semua faham dan memahami konsep hadas, bersuci daripada hadas. Okey, boleh? Okey, akhir sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye.